Okey. Okey, baik. Hanya ada 4 je ke? Ya, betul. Betul Ain Zulaikha. Okey, sebenarnya tamadun awal dunia sebenarnya bukan ada 4, lebih lagi. Lebih lagi sebenarnya. Tetapi diambil 4 ini kerana 4 ini yang begitu signifikan ataupun yang benar-benar memberi kesan kepada tamadun-tamadun selepas itu. Sebab tu dipilih 4 sahaja. Kalau ikutkan banyak. Banyak yang lain lagi banyak yang lain lagi. Tetapi oleh kerana mereka ambil 4 sahaja ini untuk yang memberi benar-benar memberi kesan kepada tamadun selepas itu. Yang memberi pengaruh kepada tamadun-tamadun selepas itu. Sebab itu dia ambil 4 sahaja. Okey. Baik. 4 tamadun itu di mana cikgu? So 4 tamadun itu ialah di Mesopotamia, Mesir Purba, tamadun Indus dan juga Huanghe. Dan kalau kita lihat tamadun awal dunia ni, berkisar kepada 4 sahaja. Iaitu kalau kita lihat di sini, iaitu pertama sekali kita kena tahu lokasi dia. Kemudian kita akan lihat tentang setiap tamadun, apakah perbezaan-perbezaan kepada 4 ini. Dan yang terakhir kita akan lihat tentang perbandingan sumbangan tamadun awal. Apakah perbezaan sumbangan-sumbangan dia. So ada banyak tamadun lain sebenarnya, tetapi tamadun lain itu tidaklah kita kata sebagai begitu signifikan. Jadi diambil 4 ini sahaja. Jadi kita akan lihat satu persatu. Inilah dia. Kalau di kalau di peta ini, kalau kita lihat, inilah 4 tamadun yang terpenting. Iaitu kalau kita lihat tamadun yang terpenting ini seperti tamadun Mesir Purba. Soalan, ingat kalau kamu nak jawab peperiksaan akhir tahun, soalan selalu bagi peta macam ni tau. Kemudian dia akan lokasikan, dia akan tanda kawasan ini, kemudian dia tanda kawasan ini, kemudian dia tanda kawasan ini, serta dia akan tanda kawasan ini. So dia akan tanya, ini tamadun apa, ini tamadun apa, ini tamadun apa, ini tamadun apa. So kalau kamu nak ingat, kamu kena selalu ingat bahawa di sebelah kiri ini, ini adalah benua apa ni? Ini benua apa? Siapa tahu? Ini benua apa ni? Afrika. Ya, betul Iman Hakimi. Ini adalah benua Afrika. So kalau benua Afrika, satu-satunya tamadun yang ada di benua Afrika adalah tamadun Mesir Purba. Ingat Mesir Purba walaupun dia menggunakan bahasa Arab, tetapi dia terletak di kawasan Afrika. Ingat kalau tanah Arab tu kat sini. Yang kita belajar bab 8 kan, tanah Arab semua kat sini. Tapi kalau yang Mesir Purba, dia berada di benua Afrika. Jadi sebab itu ini kalau diberi kawasan ini adalah tamadun Mesir. Tamadun Mesir. Kena ingat tu. Bermula daripada kiri tamadun Mesir. Kemudian kalau kita lihat perlu guna bahasa Arab ke? Tidak. Dia guna bahasa Mesir mereka. Dia orang ada guna bahasa mereka sendirilah. Which is I don't think ianya adalah bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ni pengaruh daripada Arab Saudi lah kan. Baik. Kemudian kalau kita lihat di sini tanah Arab ni, di atas tanah Arab ni, ini adalah tamadun Mesopotamia. Kemudian di kawasan, kalau ada kamu tengok peta ni, dia ada tanah yang menganjur ke bawah ni. Di atas ni ada kawasan yang gelap, ini adalah tamadun Indus, dan di sebelah kanan sekali tu kan. Yang ada berkaitan tamadun Cina tu, dekat negara Cina, ini adalah tamadun Huanghe sebenarnya, tamadun Huanghe. Dan kalau kamu ingat bahawa kalau Mesir Purba dia mesti berada di Sungai Nil. Ini Sungai Nil. Kalau tamadun Mesopotamia dia ada 2 sungai, iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Kemudian kalau tamadun Indus, Sungai Indus, dan kalau tamadun Huanghe di Sungai Huanghe. So senang nak ingat. Sebab itu tengok peta lagi senang daripada nak hafal. Sebab tu tengok peta, tengok gambar. Tengok gambar.
Jadi ini adalah 4 tamadun awal dunia. Okey. Dan semua orang tahu bahawa sebenarnya siapakah manusia yang pertama di bumi? Siapakah manusia pertama di bumi? Nabi Adam alaihissalam. Okey, so ramai tahu bahawa kita tahu bahawa ianya adalah Adam. Okey, dalam Islam pun Nabi Adam, kalau dalam agama lain pun dipanggil Adam dan isterinya adalah Hawa ataupun Eve, Adam and Eve kan. Dikatakan bahawa Adam dan Eve bila dia turun ke bumi, mereka terpisah. Dan mereka, Adam telah turun di mana? Ada yang kata Adam turun di Sri Lanka. Sri Lanka kat mana? Dekat sini. Ada yang kata Adam turun kat Sri Lanka. Kemudian mereka telah bertemu bertemu semula dengan Hawa di tanah Arab. Dekat sini. Okey. Alamak. Kenapa terbalik pula ni? Okey. Baik. Jadi, kejap. Jauhnya cikgu. Memanglah jauh. Sekejap sebelum itu. Pergi mana pula dia punya terbalik ni? Okey. Okey. Terbalik-balik dibuatnya. Okey. Baik. Okey. Baik. So memang jauh Tapi kena ingat okey, Nabi Adam dulu besar, tinggi. Okey, Hawa pun tinggi, jadi besar. Memang 2 kali ganda tinggi manusia sekarang ni. Jadi sebab itu mereka boleh bertemu di tanah Arab di sini dan daripada sinilah kita tahu bahawa Nabi Adam dia akan melahirkan anak, rakyat ramai dan anak-anak itu telah berkembang. Ada yang pergi ke Eropah, ada yang pergi ke India, ada yang pergi ke China, ada yang pergi ke Afrika. Jadi itu cerita dia. So daripada situ manusia berkembang. Boleh faham? Jadi pada situlah manusia berkembang. Okey, so tanah waktu dulu pun lebih kurang sama macam sekarang ni. Lebih kurang sama pun. Tapi kalau kita lihat bahawa sebenarnya besar macam mana pun manusia zaman dahulu, bumi tetap sama. Tak adalah seolah-olah macam bumi ni kecil je, tak ada. Sama besarnya. Sama besarnya. So daripada situ manusia telah membentuk dia punya masyarakat. So ada yang masyarakat di sini, ada yang masyarakat di sini, ada yang dia punya masyarakat di sini. Dan masyarakat di sini dan juga masyarakat di tanah Arab. So daripada mana? Ini semua datang daripada keturunan Nabi Adam yang dikatakan turun di mana? Di Sri Lanka tadi. So daripada sinilah diorang telah berpecah. Anaknya kan ramai kan? Telah berpecah pergi ke sana, pergi ke Afrika. So daripada situ. Wujudnya bermulanya manusia dan masyarakatnya. Jadi itulah yang sedikit sebanyak berkaitan dengan 4 tamadun ini. Okey. Baik. So kalau kita lihat tamadun-tamadun ini, paling penting kamu kena ingat dia punya sungai. Selalu lupa. Ya, betul. Okey. Maknanya kita ni semua kan keturunan Nabi Adam. Tak kira lah bangsa apa sekalipun. Saya nak sahabat dulu. Tak tahu. Tahu. Kan? Rasanya Faris pun. Itulah rasanya Faris pun. Okey. Baik, paling penting kamu kena ingat iaitu tamadun-tamadun ini dan sungai-sungai dia. Okey, sebab tempat lokasi dia Mesopotamia di Sungai Tigris dengan Sungai Euphrates, tamadun Mesir Purba di Sungai Nil, tamadun Indus di Sungai Indus dan tamadun Huanghe di Sungai Huanghe. Okey. Jadi hanya Mesopotamia saja yang sungainya ada 2 iaitu Sungai Tigris dengan Sungai Euphrates. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya terus. Kalau ada soalan boleh bertanya terus. Jangan tunggu-tunggu. Okey. So kita semua ni adalah keturunan Nabi Adam, betul? Tak kiralah Melayu ke, Cina ke, India ke, orang putih ke, ataupun orang Korea ke, kita semua datang daripada keturunan Nabi Adam. Kita semua. Jadi, okey.
Sebab itu Tuhan tidak membenarkan kita untuk saling berbunuh-bunuhan. Kerana apa? Kerana kita semua ni dianggap sebagai satu bapa. Macam seolah-olah kamu mengusik adik kamu kan? Kamu mencederakan adik kamu. Mak kamu marah tak? Marah kan? Jadi samalah tu. Samalah tu. Jadi tak boleh kita melakukan kejahatan kepada orang lain. Right. Baik. Boleh mencukupi kaum. Okey. Okey. Macam mana boleh muncul pelbagai kaum? Okey, cikgu. Kaum India, kaum Melayu, kaum Cina, kaum apa lagi? Mat Saleh, kaum Afrika, kaum Iban. Okey, macam mana muncul? Nak cikgu jawab tak soalan ni? Yang lain nak tahu tak? Nak. Okey. Dia macam ni. Manusia ni sebenarnya dia terpengaruh dengan keadaan sekeliling. So, contohnya macam ni, katakan daripada tadi kita kata okey, daripada kawasan ini, okey, anak-anak Adam ini okey telah pun bergerak, ada yang pergi ke Eropah. So, bila pergi ke Eropah, okey, cuaca dia sejuk. Okey, Eropah cuaca dia sejuk, maka mereka okey, keturunan-keturunan mereka okey cuba untuk hidup dengan suasana itu. Jadi lama kelamaan okey mereka berkulit putih. Kemudian bila okey sebab cahaya matahari kurang kat sana kan. So mereka berkulit cerah. Kemudian mereka banyak makan daging sebab daging memanaskan badan. Bila banyak makan daging, kemudian bila banyak makan daging, badan-badan mereka menjadi besar. Keturunan-keturunan mereka keturunan dia menjadi besar-besar. Sebab apa? Kuat makan daging untuk memanaskan badan. Sebab itu orang-orang sini mulalah kulit dia putih-putih, kemudian badan besar-besar. Jadi kemudian mereka mereka bergaul dengan mereka bergaul sesama mereka dan mereka telah membentuk kita kata sebagai identiti mereka masing-masing. Ya, betul. Kalau kamu makan daging akan memanaskan badan. Sebab daging banyak lemak. So lemak itu akan memanaskan badan kamu, mengurangkan kesejukan kamu. Ya, betul. Ya, betul Aizulkan. Bukan dia. Kalau dia pergi ke William dia pergi ke Eropah, kalau katakan kulit dia tak putih dia pergi ke sana, dia tak putih tapi anak cucu keturunan dia mungkin akan semakin cerah. Nampak tak? Tak adalah automatically jadi putih tak, tapi anak cucu dia akan jadi putih lah. Sebab keturunan. Kemudian begitu juga ada yang pergi ke Afrika. Bila pergi ke Afrika, okey, ada yang tinggal di Afrika. Afrika cuaca panas. Lama kelamaan kulit mereka gelap. Jadi bila kulit mereka gelap, rambut jadi kerinting. Kemudian mereka hidup dengan suasana itu, maka mereka pun mendapatlah seperti kulit-kulit orang Afrika tu yang gelap-gelap tu semua. Macam tu. Kemudian ada yang pergi ke China, pergi ke Jepun, pergi ke Korea. Okey, pergi sana pula. Okey, walaupun cuaca mungkin sejuk sikit tapi oleh kerana matahari itu tinggi. Matahari itu tinggi kan. Sama-sama Akmal. Huang Ho dengan Huang He sama. Bila mereka pergi ke Korea, ke China semua kan, matahari itu pagi-pagi terik. Pagi-pagi terik kan. Elok-elok mata dia orang besar jadi macam matahari pagi terik. Jadi bila terik lama-lama kan, itu yang mata orang Korea, China semua kecil-kecil macam ni. Jadi mereka berubah ikut kawasan, ikut suasana semula jadi tempat itu. Jadi manusia ini memang sebenarnya dia akan berubah mengikut keadaan. Nampak tak? Jadi sebab itu orang Korea, orang Cina semua kan, orang Jepun semua mata macam ni. Sebab memang cahaya matahari silau pagi-pagi kan. Matahari terbit kan, tinggi. Okey. Jadi itulah manusia berubah mengikut keadaan. Okey, ada yang gelak je kan. Nampak cikgu pun sama kan. Macam Korea kan. Kan. Ini cikgu ni kalau pergi ke Korea orang panggil Kim Jong Kook. Okey, baik. Okey. Kita pula macam mana cikgu? Okey, kita pula ada yang sebahagian daripadanya telah pun pergi ke
pergi ke tanah Melayu. Jadi pergi ke tanah Melayu, okey, penuh dengan makanan, buah-buahan, tanah yang subur dan sebagainya. Jadi kita pula walaupun dapat cahaya matahari terik, tapi kita banyak pokok. Sebab itu kita berwarna ke coklat-coklat ni. Ke kuning-kuningan, dia tak cerah. Dia tak gelap. Tapi sebab bila kita panas je, kita duduk bawah pokok. Jadi sebab itu kita dapat kulit macam ni. Macam teori cikgu okey tak? Ya betul. Kita ni sebenarnya, kulit kita ni kalau kategori antarabangsa, kulit orang Melayu ni, okey, kulit orang Cina, semua dipanggil yellow. Semua dipanggil yellow Kalau yang white tu memang orang putih je lah. Orang Amerika, orang Britain itu dipanggil white. Kita ni orang Melayu, orang Cina, orang Vietnam, orang Jepun semua dipanggil yellow. Ya, kita kategori yellow. Kemudian kalau katakan di sebelah India, okey, dan juga Bangladesh itu dipanggil brown. Itu dipanggil brown brown. Kalau yang black yang mana? Yang black hanya di orang-orang yang keturunan Afrika sahaja, kategori black. Nampak tak? So yang kategori black hanyalah Afrika sahaja. Kalau yang Indian adalah dipanggil kategori brown. Yang kita ni dipanggil yellow. Kita yellow. Yang white dia orang je lah. Ada ke yang kulit dia pink? Ada. Ada Pink Panther. Okay. Pink Panther dengan Blackpink. Okay, baik. Okay, baik. Blackpink itulah. Okay, baik. So, tamadun Mesopotamia. Okey, antara kata kunci yang paling penting untuk tamadun Mesopotamia. Ingat maksud Mesopotamia. Maksud Mesopotamia ni adalah tanah di antara dua sungai. Ini kata kunci. Pink Panther pun boleh. Okey. Dan tamadun ini terletak, kenapa maksud tanah di antara dua sungai? Sebab terletak di antara dua sungai, Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Ingat kata kunci itu. Okey, Mesopotamia, tanah di antara dua sungai, Sungai Tigris dengan Sungai Euphrates. Okey, dan antara kerajaan-kerajaan yang muncul dalam tamadun Mesopotamia adalah seperti kerajaan Sumeria. Ini kena ingat, Sumeria, Babylon, Ur, Assyria dan juga Chaldea. Okey. Dan Sumeria yang terawal, kerajaan Sumeria memang yang paling awal mula-mula, dan kerajaan Chaldea adalah yang terakhir. Chaldea adalah yang terakhir. Dan kamu kena ingat okey, di antara, kalau tak silap cikgu, di antara Sumeria, Babylon apa semua ni, salah satu kerajaan ini yang telah menerima kehadiran Nabi Ibrahim. So kita ada belajar tentang Ibrahim, Nabi Ibrahim. Okey, Nabi Ibrahim telah pun berada di tamadun Mesopotamia. Okey. Baik. So antara ciri lain paling penting berkaitan dengan tamadun Mesopotamia, iaitu kamu kena tahu ada satu kawasan di kawasan Mesopotamia ini, iaitu dipanggil yang ini kawasan tanah subur, dipanggil Lembah Bulan Sabit. Lembah Bulan Sabit. Sebab bentuk dia macam bulan sabit. Lembah Bulan Sabit. So bentuk dia macam bulan sabit. So kenapa kawasan ni cikgu? Kawasan inilah kawasan yang tanah subur. Kawasan tanah yang subur. So banyak pertanian dilakukan di kawasan ini. Kawasan ini. Jadi kalau kawasan Mesopotamia pada hari ini termasuklah kawasan di Iraq, Syria dan Turki, serta kawasan sempadan Turki, Syria dan juga sempadan Iraq. So ingat kata kunci, sebab kita nak belajar ini kata kunci je, supaya kamu mudah nak ingat. Oh, ini perkara-perkara yang penting. Dan kita tahu bahawa memang kena ingat ke yang aktiviti kerja menebus guna tanah? Tak perlu. Tapi yang paling penting kita tahu bahawa mereka buat semua ini untuk apa? Untuk pertanian. Untuk menghasilkan makanan dan pertanian. Itu penting. Baik. Kemudian kita pergi kepada yang seterusnya. Itu tamadun Mesopotamia. Yang ini Mesir Purba. Ingat
Mesir Purba terletak di kawasan lembah Sungai Nil. Okey, dan Sungai Nil kita tahu sungai yang terpanjang di dunia, dan tamadun Mesir Purba terkenal dengan piramid dan juga Firaun. Firaun lah. Dan memang tamadun Mesir Purba terbagi kepada 3 tahap. Ingat ini silakan Amargawi. Iaitu kerajaan purba, kemudian kerajaan pertengahan dan juga kerajaan baru. Dan ini memang dalam kajian ahli sejarah memang terdapat 3 kerajaan. Tetapi hanya satu kerajaan sahaja yang menggunakan perkataan Firaun. Satu saja, iaitu di kerajaan baru. Dan ini telah tertulis dalam Al-Quran tau. Cikgu dah baca baru ni dalam Al-Quran menyatakan bahawa Al-Quran kadang-kadang ada menyebut berkaitan dengan Firaun. Kadang-kadang ada Quran menyebut bahawa penguasa Mesir ataupun dia kata raja Mesir. Yang mana satu? Rupa-rupanya semasa Nabi Musa. Nabi Musa ke? Bukan, sebelum tu lagi. Zaman Nabi Ibrahim. Dan juga Nabi apa lagi? Kedua-dua ini adalah kerajaan purba dengan kerajaan pertengahan ini, dia punya raja dipanggil Raja Mesir. Tapi bila zaman Nabi Musa itulah pada zaman kerajaan Firaun, pada kerajaan baru. Jadi Nabi Musa berada pada zaman kerajaan baru. Dan Nabi sebelum itu kalau tak salah cikgu, Nabi Isa dan juga ada beberapa Nabi lagi berada di kerajaan purba dan kerajaan pertengahan. So itu berkait rapat dengan sejarah sebenarnya. Ahli sejarah dah buktikan. Dalam Quran pun ada. Hebat Dan tamadun Mesir Purba dikatakan hadiah Sungai Nil kerana Sungai Nil ini subur. Subur. Jadi sebab itu kalau kita lihat inilah dia kepentingan Sungai Nil. Tanah dia subur, untuk pertanian dan terletak di lembah Nil, dan Sungai Nil ini membekalkan sumber makanan iaitu ikan. Ada siapa kat sini tak makan ikan ke? Ada siapa kat sini yang tak makan ikan? Semua makan ikan kan? Abang kamu tak makan ikan Oh, okey. Eloklah tu. Sekarang ikan mahal. Ikan siakap pun RM1,000. Baik. Okey. Kemudian menjadi sumber perhubungan dan pengangkutan. Sungai Nil perhubungan pengangkutan, dan juga satu lagi, Sungai Nil ini menyebabkan perkembangan pertempatan. Mahal ke cikgu? Mahal lah. Kan? Okay. So, itu Sungai Nil. Dan inilah dia, kalau kita lihat Sungai Nil, iaitu ada kerajaan purba, kerajaan purba, kerajaan pertengahan, dan juga ada kerajaan baru. Ingat ingat 3 ni, purba, pertengahan dan baru. Dan bagaimana kita nak membezakan dia? Kerajaan purba ini, of course lah dia paling awal, dan antara nama-nama yang terkenal adalah seperti Raja Menes. Nampak tak? Dia guna perkataan Raja Menes. Dia tak guna nama Firaun. Dia guna perkataan Raja Menes. Yang menyatukan kedua-dua kerajaan, iaitu yang menyatukan kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. So Raja Menes satukan. Dan Raja Menes memerintah di bandar Memphis. Dan menjadikan dia ibu kota kerajaan. So cara bercakap, ada yang kata Sungai Nile. Nile tu sebenarnya dalam bahasa Inggeris, Sungai Nile. Kita sebut Sungai Nil lah. Kan Sungai Nil. Jadi sebenarnya memang betul sebutannya Sungai Nil. Kalau dalam bahasa Inggeris orang panggil Nile River. Nile River. Okey. So kerajaan purba, ingat kata kunci dia Raja Menes menyatukan kedua kerajaan dan dia berada di Memphis. Kemudian kalau kerajaan pertengahan, pertengahan nama pun in the middle Kerajaan pertengahan, dia mengalami perkembangan dalam bidang
bidang kesusasteraan dan juga ukiran kat sini. Okey, dan ibu kotanya adalah Thebes. Ingat Thebes kat situ. Okey, dan still lagi menggunakan raja. Okey, menggunakan raja sebab dia mention kat sini kekuatan raja. Okey, membawa kestabilan. Dan okey, mereka raja ini telah menggalakkan kegiatan perdagangan. Okey, menggalakkan kegiatan perdagangan menggunakan jalan sungai. Okey, so ini antara kata kunci yang senang nak ingat. Okey, kerajaan pertengahan, kesusasteraan dan ukiran, okey, Thebes dan juga penggunaan raja serta raja yang menggalakkan perdagangan menggunakan jalan sungai. Tak. Dia orang tak ada dua raja. Dia sebenarnya mula-mula kerajaan purba dulu. Habis kerajaan purba, muncul pula kerajaan pertengahan. Dia maknanya satu persatu. Dia bukan berlaku serentak. Dia berlaku satu persatu. Mula-mula kerajaan purba. Kemudian kerajaan purba tamat. Kemudian sambung pula dengan kerajaan pertengahan. Kemudian kerajaan pertengahan tamat. Kemudian sambung pula dengan kerajaan baru. So dia satu persatu. Dia bukan serentak. Dia bukan. Okey. Dan okey, macam mana boleh tamat? Ada sebab ke? Okey. Kalau kamu tengok okey, so ada yang bertanya tentang macam mana boleh tamat. Okey. So kalau kita lihat di sini mencapai kemuncaknya pada tahun kerajaan purba kerajaan purba 2650 sebelum Masihi, kerajaan pertengahan pula 2100 hingga 1650 sebelum Masihi. Maknanya jarak di sini ada lebih kurang jarak dalam 500 tahun. So antara punca-punca tamat tu mungkin kerana apa? Kerana serangan daripada kerajaan lain, itu satu. Yang kedua, berlakunya bencana alam. Itu juga penyebab kepada tamatnya kerajaan purba tu. So bila tamat, kemudian masyarakat pun akan memilih dia orang punya pemimpin semula dan mereka membentuk kerajaan yang baru. Macam di Babylon. Yes, betul. So begitu juga kerajaan pertengahan. Tamat. Begitu juga kerajaan baru. Kerajaan baru dia ada mention kerajaan baru, kita tahu bahawa kerajaan baru adalah dikuasai oleh golongan bangsawan yang dipanggil Firaun. Firaun. Ini jam Firaun ada, dan Firaun telah membentuk tentera yang kuat, dan Raja Ramses. Raja Ramses merupakan raja yang terkenal dalam kerajaan baru ini, dipanggil Firaun Ramses. Dan pada waktu inilah banyak monumen terkenal seperti berupa berhala. Patung-patung berhala banyak dibina pada zaman Firaun Ramses. Dan kerajaan baru mengalami kejatuhan, dimensionkan kejatuhan semasa pemerintahan Raja Ramses kedua. So Raja Ramses kedua inilah yang dikaitkan dengan Nabi Musa. Di mana kalau kamu ada baca sejarah, di mana Nabi Musa ataupun dalam bahasa Inggeris panggil Moses. Moses lah yang telah membawa orang-orang Bani Israel untuk menyeberangi laut. Menyeberangi laut dan dikejar oleh Firaun. So pada waktu itulah Nabi Musa telah membelah laut itu terbahagi dua. Kemudian Nabi Musa serta dengan pengikut-pengikutnya mengikuti masuk ke dalam laut itu dan cross. Dan kemudian apabila Firaun serta tentera-tenteranya mengejar masuk ke dalam laut tu, maka laut itu telah pun tutup. Dan ini menyebabkan Raja Ramses itu, Firaun Ramses itu meninggal dunia dan mati dalam laut. Ya itulah dia. Macam itu, yes. So di manakah berlaku itu? Di Mesir purba. Di mana kerajaan baru? Siapa dia? Raja Ramses kedua. Bermakna zaman inilah zaman Nabi Musa ataupun Moses. Yes. So nampak tak dia punya kaitan dia? Jadi kamu akan kata, jadi kita tahu bahawa kerajaan purba, kerajaan pertengahan dan juga kerajaan baru untuk Mesir purba. Yes. Kemudian, itu di Mesir purba. Tamadun Indus. Tamadun Indus, macam mana tamadun boleh bermula? Baik. Siapa lagi nak tanya macam mana tamadun bermula?
Siapa lagi nak tahu macam mana tamadun bermula? Siapa nak tahu? Ke ada seorang je nak tahu, yang lain semua dah tahu ke macam mana? Okey. Baik. Teori dia begini. Okey, tengok betul-betul. Okey, ini nak kena kefahaman Sebenarnya begini. Okey. Baik. Katakanlah di kawasan ini, okey, kita tahu ada Gunung Ganang. Okey, kemudian ada sungai. Okey, dan masuk ke laut. Okey, dan ini laut lah. Okey, di sini laut. Okey, ini laut. Okey. Baik, macam cikgu cakap tadi, perasan tak cikgu cakap bahawa okey, keturunan Nabi Adam ini ada yang berhijrah. Dia pergi ke tempat lain, ada yang pergi sana, ada yang pergi sini, ada yang pergi sana kan. Baik. So, ada di antara mereka yang telah sampai macam mana tadi? Belum. Cikgu nak terangkan ni. Baik. So, ada yang telah berjalan kaki, okey, keturunan Nabi Adam ini, ada yang telah sampai ke kawasan ini. Okey, adalah sampai ke kawasan ini. So, bila dah sampai ke kawasan ini, apa yang dia tengok? Okey, ada sungai, kemudian ada juga kawasan-kawasan untuk bercucuk tanam, ada tempat menangkap ikan, ada pokok dan sebagainya. Jadi, dia pun buat penempatan kat sini. So, bila dia buat penempatan kat sini, maka dia pun okey beranak pinak. Dia bukan datang seorang-seorang Dia biasanya datang okey dalam grup. Dalam 3 orang, 4 orang, dia dengan suami isteri dia, dia ada geng lah. So dia pun banyaklah buat pertempatan kat sini. So seorang-seorang buat satu rumah. So bila berpuluh tahun kemudian, dia kahwin dengan dia, anak dia kahwin dengan anak dia kahwin dengan dia, maka anak-anak dia pun berkembang menjadi keluarga lain. Okey, buat pula penempatan kat sini. Okey, buat penempatan kat sini apa semua kan. Jadi daripada situ, okey, mereka dah buat apa? Mereka buat apa kat sini? Okey, selama ini mereka bercucuk tanam. Okey, mereka buat penanaman, pertanian kat dekat tanah sebelah sana. So dia buat pertanian. Kemudian ada juga yang telah menangkap ikan, naik sampan, naik kapal semua dan sebagainya. So mereka start dengan okey penempatan dulu. Dan mereka buat pertanian. So bila dah makin lama makin banyak, okey, mereka pun makin lama makin ramai. Kemudian ada pula lagi orang luar yang lain datang pula lagi. Tambah lagi kawasan. Dia jadi makin besar. Penempatan itu makin besar. So bila penempatan itu makin besar, maka mereka memilih untuk mencari ketua. Daripada situlah, kamu adalah orang yang pertama kan? Okey, kamu pertama, kamu jadi ketua untuk mengawal, menguruskan kawasan ini. So, bila dah ada, pertama, bila kita dah tengok kawasan itu ada, yang pertama, adanya, kita kata, penempatan tetap. Okey, tetap, itu satu. Kemudian yang kedua, ada kegiatan ekonomi. Okey, maknanya bercucuk tanam. Betul tak? Dah ada kat situ kan? Kemudian yang ketiga, bila mereka dah ada organisasi. Maknanya dah ada ketua. Okey, ada rakyat. Kemudian ada hamba. Dah ada kat sini. Organisasi. Kemudian bila yang keempat, mereka dah ada apa? Pengkhususan. Maknanya pengkhususan tu maknanya ada orang jadi petani sahaja. Ada orang jadi nelayan sahaja. Ada orang yang menjadi tukang besi sahaja. Jadi dah ada pengkhususan. Jadi kemudian daripada situ, okey, mereka dah ada yang kelima iaitu kepercayaan. Maknanya bila dah ada semua ini, maka inilah yang dikatakan sebagai sudah wujudnya apa? Sudah wujudnya satu tamadun. Ya, betul. Tamadun. Ya, betul. Boleh tambahkan lagi. Ya, betul. Boleh tambahkan lagi iaitu antaranya yang kita boleh tambah yang keenam iaitu adanya teknologi, okey, dan juga yang ketujuh adanya kerajaan. Ya. Daripada organisasi itulah akan wujudnya kerajaan. Yes. So dah ada semua ini, maka wujudlah tamadun. Macam itulah. Nampak tak?
Orang dulu macam mana dia kahwin? Dia kahwin je lah. Kan? Dia kahwin. Okey. Macam mana orang dulu kahwin ni? Soalan tu, okey. Soalan boleh tahan tak tu? Okey, dia macam ni. Okey, dia macam ni. Okey, kita tahu secara umumnya, kita tahu okey Adam kahwin dengan Hawa ataupun Eve. Okey, betul? Eve. So daripada situ dapat anak. Betul? Okey, anak. Okey, yang ini Hawa. Isterinya Adam dan Hawa lah. Okey. Okey. So daripada katakan anak dia ada A, B, C, D, E, F, G, H. Harus diingat pada zaman ini belum ada orang lain. Jadi apa yang berlaku adalah yang ini, okey, yang zaman dulu yang A ini akan Nabi Adam kahwinkan dengan anak yang perempuan iaitu C. Kemudian B pula kahwinkan dengan anak yang E. Yang D kahwinkan pula dengan yang G. Yang F ini kahwinkan pula dengan H, macam tu. So daripada situ, okey, mereka dapat anak lagi. Okey, dapat anak lagi. Okey, ke bawah. Okey, anak lagi, so anak lagi, so anak lagi, so anak lagi. Okey. Family tree is a family tree. Kemudian dapat anak lagi sini. Okey, anak lagi, so anak lagi. So dia berkahwin macam tu. So daripada sinilah yang ini mungkin pergi ke Eropah. Yang ini mungkin pergi ke China. Yang di sini mungkin anaknya pergi ke Afrika. So macam tu. Dia membentuk masyarakat-masyarakat yang baru di kawasan-kawasan baru. Macam itulah. Tapi memang peringkat awalnya begini. So kalau kamu kata, cikgu ini bukan ke kahwin adik-beradik. Iyalah. Sebab zaman tu manusia hanya ada ini saja. Mana ada tempat lain ada manusia? Tak ada. Jadi sebab itu pada peringkat awal macam tu. Sebab itu semua manusia zaman sekarang ni manusia ada berapa? Ada lebih kurang 3 bilion. 3 bilion manusia tu 3 bilion 2.3 bilion. 2.3 bilion manusia tu semuanya datang daripada Adam dan Hawa. Nampak tak? So itu Adam dan Hawa. Yes. Semua datang daripada Adam dan Hawa. Yes. Memanglah. Maknanya kita semua ni ada hubungan lah. Okey. Baik. Cikgu, macam mana dia orang kahwin? Dia orang kahwin ni ikut. Kahwin je lah. Kalau tak bagi wang tunai bagi Al-Quran pun boleh kan cikgu? Kau ni kan. Sudahlah Mal. Apa benda punya soalan lah kan. Bagi Quran lah. Itu hantaran. Itu mas kahwin pandai. Tak ada kena-mengena dengan kahwin tu. Apalah kau ni. Kan? Dah. Umur baru 13 fikir pasal kahwin. Maksudnya cikgu pakcik kita orang ke? Sebab kita semua saudara. Betul lah. Kita semua adalah saudara. Betul kan? Tak kira dalam Melayu, Cina, India, kita semua adalah saudara. Betul? Betul tu. Okey. Baik. So, betul. Kita semua saudara. Kita datang daripada parents yang sama. Iaitu Adam and Eve. Adam dan Hawa. Yes. Okey. Baik. So kita lihat itu tentang berkaitan tamadun Mesir purba. So kita nak lihat tamadun Indus. Ingat tamadun Indus, dia punya kata kunci ialah di lembah Sungai Indus. Di lembah Sungai Indus dan dia so pada peringkat awal macam cikgu cakap tadi kan, penduduk kebiasaannya mengamalkan kehidupan secara nomad iaitu berpindah randah. Kemudian barulah membentuk pertempatan kekal di mana di sepanjang Sungai Indus. Di manakah Sungai Indus? So di sini. Ini Sungai Indus. Sungai Indus yang panjang sampai ni kan. Kan cikgu cakap tadi kan, kebanyakan tumpuan manusia awal berada di tepi-tepi sungai. Sebab ada sumber air dan air itu akan menyuburkan tanah. Namun begitu, Sungai Indus ni sering mengalami banjir dan kemarau yang menyebabkan membawa kemusnahan. 2 bandar penting
Ingat dua bandar penting pada tamadun Indus adalah Mohenjo-daro yang ini, Mohenjo-daro dan juga Harappa. Dua ini. Sebab dia adalah bandar terancang. Bandar terancang. Kenapa terancang? Sebab dia ada kota yang dikelilingi oleh dinding bata yang tebal. Kemudian benteng dibina dalam kota untuk melindungi keselamatan keluarga diraja, ada jalan raya selebar 30 kaki, binaan rumah pelbagai saiz, ada yang 3 tingkat lagi kau. Jadi bermakna dia ada bandar terancang. Bagus tamadun Indus ini ya. Dan of course kegiatan ekonomi utama tamadun-tamadun awal masyarakat tamadun awal adalah pertanian. Ingat tu, pertanian. Cuma perbezaan dia bahan pertanian itu. Kalau di Mesir mungkin juga gandum, ataupun gandum. Begitu juga tamadun Mesopotamia juga gandum. Pertanian kalau di lembah Indus ada gandum, barley dan juga kapas. So perbezaan daripada situ sahaja. Dan ingat tamadun Indus lah satu-satunya tamadun yang ada buat hubungan perdagangan dengan masyarakat Mesopotamia. Maknanya Indus dan Mesopotamia ada hubungan. Ada hubungan. Dan dua bandar terancang yang terkenal adalah Mohenjo-daro dan juga Harappa. Nama ni. Kenapa terkenal bandar terancang? Sebab apa? Dia ada jurutera. Jurutera yang telah mencipta sistem pipe dan pembentungan yang canggih. So memang dia terror lah. Sebab tu dipanggil jurutera. Siapa kat sini nak jadi jurutera? Siapa dekat sini nak jadi jurutera? Ada jurutera? Okay, not me. Kenapa Zahra? Ada. Okay, dia nak jadi jurutera. Okay. Bandar terancam tak ada. Okay, bandar terancang ada. Bandar terancam tu kau ni memang mengancam lah kau ni. Tak, saya panggil engineer. Okay. Bukan macam cikgu. Dia panggil engineer. Tak. Biasa orang-orang yang engineer ni, dia duduk dalam enjin. Sebab engineer duduk dalam enjin buat apa? Kan? Kita panggil jurutera sebab dia memang terror. Kan? Okay, baik. Terror. Okay, baik. So, merosotnya tamadun Indus. Tamadun Indus dia merosot sebab berlakunya gempa bumi dan banjir. Itu satu teori dia. Kemerosotan, gempa bumi dan banjir serta serangan orang Aryan. Orang Aryan ni sebenarnya adalah datang daripada tamadun Mesopotamia. So orang Aryan tu datang beramai-ramai, Mesopotamia sebenarnya. Dan juga mereka lah yang telah menyerang tamadun Indus. Yes. Okay. Dan orang-orang Aryan ini, it's okay. Dan orang-orang Aryan ini sebenarnya adalah orang-orang Aryan yang banyak tinggal di kawasan sini. Okay. Kenapa dia orang serang? Sebab mereka nak menguasai dan mengambil keuntungan daripada sinilah. Mereka nak mengambil banyak harta-harta yang ada di Harappa dan Mohenjo-daro. Jadi sebab itu penduduk-penduduk yang ada kat sini lari. Perasan tak? Diorang lari, Kemudian kalau kita lihat, oleh kerana mereka diserang oleh orang Aryan tu, mereka semua orang penduduk Mohenjo-daro dengan Harappa, mereka lari pergi ke sebelah sini. So, mereka lari beramai-ramai pergi ke sebelah sini. So, daripada situ mereka buat tamadun baru, iaitu tamadun India. Faham? Itu sambungan dia. Dan tamadun India yang kita belajar bab yang ke-7 tu kan. Dan di sinilah mereka buat tamadun baru, iaitu tamadun India yang berada di lembah Sungai Ganges. Ini Sungai Ganges. Diorang buat kat sini tamadun baru. Kat sini tamadun lama, tamadun Indus tu mereka tinggalkan. Sebab telah musnah diserang oleh orang Aryan. Okay. Boleh faham? Dia ada
Ada sambungan-sambungan dia, ada kait-kait dia gitu. Dan orang-orang Aryan inilah yang kebanyakannya tinggal di kawasan ini. Dan orang-orang Aryan inilah yang putih-putih tu. Orang-orang yang putih-putih, yang cerah-cerah kat negara India tu kan. Itu yang macam korang tengok dalam filem Hindustan, si Salman Khan, Shah Rukh Khan, Amir Khan, kan. Kemudian juga Rafi Khan, kan. Dan juga ada ada apa? Okey, ada apa lagi Kareena Kapoor lah, dengan Katrina Kaif lah. Itu semua adalah orang-orang Aryan, keturunan orang Aryan yang berada yang tinggal di bahagian atas ini. Sebab itu diorang putih-putih. Cerah-cerah. Okey, satu lagi, orang-orang asal kat sini, mereka telah lari pergi ke bawah ini. So yang tinggal kat sini, ini dipanggil kawasan, dulu dipanggil kawasan Kalinga. Ingat lagi tak bab yang ke-7? Okey, Tamadun India. Ini kan ada perang Kalinga kan? Yang diserang oleh Maharaja Asoka kan? So di sini adalah orang-orang Kalinga kat sini. So di sinilah orang-orang India Selatan yang kulit-kulit gelap-gelap tu. Kulit-kulit yang brown tu kan, dark brown tu kan, semua datang daripada sini. So ada dua masyarakat yang berbeza di sana. Dan di sini mereka banyak menggunakan, di bahagian selatan ini, mereka banyak menggunakan bahasa Tamil. Kalau yang bahagian atas ni, mereka banyak menggunakan bahasa Urdu ataupun bahasa Hindustan. Mujhe tumse pyar karte hai. Kan? Inspektor Sahab pyar karte hai. Itu Urdu ataupun Hindi. Yes. Okay, so itu antara perbezaan tamadun India. Okay, so itu perbezaan dia. Boleh faham boleh. Okay, baik, bagus. Ya, apa soalannya Ain? Dan kita nak lihat kat sini, iaitu tamadun. Kenapa diorang lari, kenapa tak jalan? Kenapa diorang lari, kenapa tak jalan? Okay. Baik, Ain Sulaika. Macam ni lah, kau punya soalan kan, soalan kau macam ni. Kenapa dia orang lari, kenapa tak jalan? Macam ni lah Cik cakap. Kenapa kau tanya? Kenapa kau tak jawab je? Boleh tak macam tu Ain? Okay. Kenapa kau tanya? Kenapa kau tak jawab je? Kan? Dia macam tu lah kan. Tadi nak jawab soalan tu. Okay. Baik. Ya tak ya je. Okay. Kita lihat di sini. Okay. Tamadun Huang He. Okay. Kita tengok Tamadun Huang He. Huang He. Okay. Terletak di dua batang sungai China, sungai iaitu di Sungai Kuning yang terletak di utara negara China dan juga Sungai Yangtze yang terletak di bahagian tengah China. Huang He ni sebenarnya bermaksud Sungai Kuning. Sebab dia banyak lumpur yang kekuningan. Dia bukan banyak najis yang kuning. Bukan. Okay, bila sebut kuning je najis korang ni. Bukan. Ianya adalah lumpur kekuningan. Ingat kata kunci tu Sungai Kuning. Baik. Kita tahu bahawa masyarakat Cina ni telah membina pertempatan kekal dan mereka menjalankan pelbagai aktiviti ekonomi. So, of course pertanian mesti ada. Penternakan binatang. Mengumpul hasil hutan. Dan berburu di sepanjang Huang He. Lupa dia macam warna kulit kita cikgu. Tak, dia lagi kuning. Dia lagi kuning. Dia punya kuning tu memang kuning betul lah. Memang lumpur dia warna kuning. So, penduduk awal Cina. Kawasan Huang He ni selalunya mengalami banjir. Selalu mengalami banjir. So, sebab itu, kalau kita lihat banjir inilah yang telah menyuburkan kawasan itu Sungai Huang He cikgu. Sebenarnya dia berada di antara kedua-dua ini. So kalau Zahra Syahmin tanya kan, ini Sungai Yangtze. Kalau kita lihat ini Sungai Yangtze dan ini Sungai Huang He. Jadi dia berada, tamadun itu berada di kawasan ini. Nampak tak? Jadi kalau ikut betul, dia berada di Sungai Huang He lah. Sungai Yangtze kat tepi ni. Kan? Jadi dia berada di Sungai Huang He sebenarnya lah. Baik. So, satu yang uniknya tentang tamadun Huang He ni, iaitu tamadun Huang He ni dia terpencil. Maknanya dia jauh. Jadi sebab itu mereka kena hasilkan makanan sendiri.
Mereka kena hasilkan makanan sendiri sebab mereka tidak mempunyai hubungan perdagangan dengan orang luar. Okey, mereka tak ada buat hubungan dengan Mesopotamia ke, tak ada. Sebab mereka jauh sangat. Jauh sangat jadi sebab itu mereka tak buat hubungan dengan even dengan Indus pun tidak. Sebelum tu terpencil tu maknanya jauh. Jauh. Jadi kalau kamu tengok peta dunia kan, macam cikgu tunjuk tadi peta tamadun tadi. Okey, kalau kamu tengok peta tamadun tu, okey, di sini sebenarnya kalau kita lihat dia punya jarak di antara tamadun-tamadun ini dengan antara tamadun-tamadun yang ini, sebenarnya ketiga-tiga yang lain tu dekat. Okey, baik. Contoh kita tengok antara Indus dengan Mesopotamia dekat. Dan Mesopotamia dengan Mesir Purba lagi dekat. Tapi yang tamadun Cina ni dia jauh tercampak, keluar, jauh terpencil. Dan di tepi di antara tamadun Cina dengan tamadun India ni, tamadun Indus tu, dekat sini ada banyak gunung ganang tau. Ada banyak gunung ganang, kemudian ada gurun, padang pasir yang luas. Okey, jadi tak ada orang yang berani nak cross pergi ke Indus. Kalau nak ikut sungai, nak ikut laut pula kan, dia orang kena cross sampai ke bawah ni naik, kemudian naik atas balik. Memang jauh gila lah. Memang jauh gila. Sebab itu tamadun Huanghe ni terpencil. Jauh. Jauh terpencil. Jadi orang tak pergi. Orang tak pergi. Jauh. Jadi bila terpencil, mereka tak ada hubungan perdagangan, maka mereka terpaksa create makanan mereka sendiri. Create makanan mereka sendiri. Bercucuk tanam lah. Bercucuk tanam. Okey. Baik. Paling penting kamu kena ingat iaitu kita kata sebagai Bandar Anyang. Bukan Nanyang Asia, bukan. Anyang ialah bandar di pusat dinasti Shang. Dinasti ni apa cikgu? Dinasti ni adalah keturunan raja-raja yang memerintah. So kalau dinasti Shang tu maknanya dia keturunan Shang lah. Anak raja cucu dia, kemudian cicit dia, tu semua Shang. Tapi bila dinasti Shang tu ditamatkan mungkin akibat diserang oleh orang lain, dan diturunkan tahta dan ditamatkan, maka keturunan yang datang menyerang itu mereka pula yang memerintah. So mungkin keturunan itu adalah mungkin keturunan Zhao. Jadi dia memulakan pemerintahan dinasti Zhao. Macam tu. Maknanya keluarga Zhao je yang memerintah. Jadi itulah dinasti. Ingat pemerintahan daripada keturunan raja. Keturunan raja yang sama. Mula-mula dinasti Shang tamat, naik pula dinasti Zhao. So antara aktiviti utama tamadun Huanghe adalah pertanian, membuat tembikar, membina kapal dan juga menghasilkan varnish, sutera, sulaman dan ukiran. So antara yang terkenal tentang kerajaan-kerajaan ini ialah kerajaan Jia. Ini disebut Jia, kerajaan Jia, kemudian kerajaan Shang dan juga kerajaan Zhao. Varnish tu apa? Varnish tu adalah sejenis bahan yang perlu disapu di atas kayu supaya kayu tu tahan lama. Macam perabot-perabot kamu lah. Perabot kamu tu kalau kamu perasan dia akan sapu dengan varnish supaya dia kita kata sebagai waterproof dan juga boleh tahan lama. Itu dipanggil varnish. Sejenis bahan cecair lah varnish tu. Baik. So itu berkaitan dengan tentang tamadun-tamadun awal. Ada soalan nak tanya? So cikgu tak nak pergi kepada part 2 sebab part 2 ni banyak lagi. So part 2 ini kita akan masuk kepada second round lah ataupun kelas yang kedua nanti. Boleh tak? Boleh ada soalan untuk keempat-empat tamadun ini? Ada soalan tak untuk keempat-empat tamadun ini? Seronok nak tengok tamadun ni ya. Seronok. Sebab tamadun ini memang dia memang